Boleh kita mula ya. Okey, sekejap saya present. Okey, boleh nampak boleh nampak tak apa yang saya present ni? Boleh Hari ni kita nak belajar classwork assignment. Assignment ni yang paling, kalau ikutkan yang paling susah, yang paling leceh lah dalam classwork. Sebab tu kita ajar dia paling lambat sikit. Okey, sebab dia boleh buat banyak benda guna assignment ni dan juga memerlukan apps lain apps Google yang lain lah. Okay, jadi kita tengok apa yang classwork assignment boleh buat. Saya cadangkan lah, ini cadangan saya, saya pun tak tahu JU lain macam mana. Okay, dia lebih, kita utamakan dua jenis macam ni lah. Yang pertama penulisan, contoh bina ayat, karangan berformat, tidak berformat, soalan pemahaman, soalan berstruktur. Okay, jurnal, artikel pun boleh. Apa lagi lah yang berkaitan dengan penulisan. Kemudian projek. Projek ni projek murid buat slide, lain-lain presentation, peta minda, rakaman, video, fotografi, website, nota, penyata, akaun, infografik. Ada lagi lah tambahan macam kad ucapan. Itu melibatkan projek. Jadi sebaiknya kita guna assignment lah. Kalau nak buat pertandingan slide ke apa ke, lebih baik guna assignment. Cikgu. So ada yang PM saya tanya dia nak buat pertandingan slide PowerPoint, dia nak minta anak murid dia hantar. Tapi dia nak guna form. Boleh tu boleh lah, tapi dia jadi susah sikit dari pemarkahan macam tu. Nanti kita tengok apa yang susah dia. Sebab PowerPoint dengan Google ni dia tak berapa nak merge sangat. Dia kena download, upload lah dulu. Okay, nanti kita tengok lah. Okay, selain daripada ni cikgu boleh macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi yang cikgu boleh buat. Okay, dan aplikasi yang memang digunakan iaitu Google Docs, Slide, Sheet dan Google Form. Ini boleh pakai. Selain daripada kita attachkan link, image, yang lain-lain tu lah. Okay, dan bagi cikgu yang menggunakan mobile, cikgu kena installkan 3 benda ni, 3 apps ni. Kadang-kadang bila kita beli mobile tu dia dah ada. Tapi ada juga yang tak ada, jadi kena installkan ni. Bagi murid yang gunakan mobile juga kena installkan Google Docs, Slide dan Sheet ni. Google Form dia belum ada dalam apps. Dia hanya ada pada web lah, pada laptop komputer tu ada. Tapi kalau dekat laptop komputer dia tak perlu install. Ini untuk mobile saja. Okey, jadi kita akan masuk ke live. Okey, jadi kita masuk ke kelas kita. Ini bahagian classwork. Buat classwork ingat pergi classwork. Kemudian kita akan pilih create. Pilih create dan kita ambil yang atas sekali ni. Assignment. Okey, ini adalah paparan assignment. Dia nak macam sama je cuma dia tidak ada attachment dekat sini macam quiz. Assignment dia ada blank quiz. Kan? Okay. Kalau question dia ada multiple choice pilihan kat sini. Jadi ini tak ada. Sekarang ni katakan kita nak buat satu assignment. Okay, assignment saya bagi dia ada 2 jenis. Yang pertama dia ada lampiran daripada cikgu. Contoh cikgu bagi lampiran. Cikgu bagi satu lampiran berdasarkan gambar sekian-sekian. Sila bina ayat. Contoh itu lampiran. Atau cikgu nak suruh budak jawab dalam lampiran yang cikgu bagi. Itu juga ada lampiran. Yang kedua, yang tidak ada lampiran. Cikgu hanya bagi arahan. Arahan dia seperti macam cikgu buat projek video. Cikgu hanya bagi arahan, sila buat satu projek video, lepas tu senaraikan ciri-ciri video yang cikgu nak dan attachkan kepada saya. Itu arahan yang tidak ada lampiran. Contoh. Jadi saya buat dulu yang ada lampiran. Saya dah ada sediakan beberapa contoh lah. Sejarah tingkatan 4 dan 5. Saya tak tahulah nanti boleh jawab ke tidak ni. Tapi rasa macam senang aja. Jadi ini ialah dalam Word. Perhatikan ini dalam Word. Bila kita bagi dalam bentuk Word macam ni, saya tunjuk contoh, murid tidak boleh menjawab. Saya katakan saya buat ni latihan
Latihan sejarah. Okay. Katakan kita nak attach guna file Word tadi. Okay, saya ambil file ni. Ambil daripada file. Untuk soalan. Ini Word Kemudian saya upload. Ini memang tak tukar. Word tak tukar apa. Tak tukar. Okey. Ini satu cara. Kita tengok macam mana. Dan ingat masa nak hantar tu. Kena tukar kat sini. Jangan pilih student can view file. Nanti student dia boleh tengok je. Dia tak boleh jawab. Tengok aja benda ni macam nota. Okey. Dia ada 3 pilihan kat sini. Student can edit file. Kemudian yang ketiga ialah make a copy for each student. Okay, kalau student can edit file, dia boleh edit file ni. Tetapi dia akan berkongsi file ni dengan semua murid yang cikgu hantar. Seolah-olah cikgu hantar satu keping kertas, semua murid akan edit dalam satu kertas itu saja. Ini adalah student can edit file. Okay, kemudian yang ketiga ialah make a copy for each student. Dia akan copy semua salinan ni kepada semua murid. Jadi cikgu kena pilih yang bawah ni. Cikgu kena ingat tapi dalam situasi saya bagi Word ni, nanti cikgu tengok apakah kesan dia. Jadi ingat, bila cikgu nak bagi lampiran kepada murid, ambil yang bawah. Yang bawah ni Okey, ingat kalau cikgu terlepas yang ni, assignment assignment ni tidak boleh diedit. Bila edit dia hanya ada 2 ni je. Dia tak ada dah make a copy for each student. Apa jadi, cikgu kena delete dan buat semula. Kalau terlepas dah assign, alamak terlupa. Sebab ada yang PM, kenapa student saya dia jawab atas kertas yang sama dah ada jawapan. Orang ni jawab orang tu padam, orang ni jawab orang tu padam. Kerana dia pilih yang ini. Jadi ingat, ambil yang make a copy for each student. Okay, kemudian saya tak nak ambil all student lah sebab ini ada contoh je. Cari yang saya punya mana ambil yang ni je. Sebab nak tunjuk ke cikgu mana nama saya ni. Okay, kemudian saya assign. Okay, kita buka lagi satu profile. Jadi, dah dapat latihan sejarah tadi. Klik sini. Ni dalam bentuk Word bentuk Word, murid ni pun buka. Klik situ. Apa jadi bila bentuk Word? Dia tak boleh nak type kat atas ni. Sebab nak panggil lain software lah kan. Ni software Word, Microsoft. Yang ini, yang kelas ni kita pakai Google. Dia tak mau. Dia tak boleh nak type. Jadi apa yang cikgu nak perlu buat? Okay. Berbanding dengan pengguna mobile, katakan pengguna mobile Okay, nak tunjuk mobile pula Apa kejap lagi saya tunjuklah pasal mobile ni Okay, mobile dia boleh jawab di atas ni walaupun Word, tapi dia hanya ada 2 pilihan, sama ada dia pakai jari, leceh sikit lah dan juga pakai tag yang di-type. Pun leceh juga. Dia macam tulis di atas image. Macam tu. Kita tengok kita kena buat macam mana supaya murid boleh terus type atas ni. Tak payah dia download dulu. Kalau macam ni memang kena download dululah. Download kemudian add balik. Okay, sekarang kita patah balik kepada cikgu ni tadi. Okay, jadi kita buat yang kedua. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena guna butang create ni. Kita klik create, kita ambil doc. Kita create dia, kita ambil doc, dia pun buka satu file kosong kat kita ni. Kita pun namakan dia, titlekan dia latihan sejarah. Apa kita nak buat? Kita pergi buka Word ni, kita copy. Okay, copy. Masuk balik ke sini, paste. Jadi file ni murid boleh type kat atas dia. Sebab dia dah sama dah. Sama apps dengan Google. Okay. Kita dah siap ni lah. Dah siap. Kita balik ke sini. Ini memang lambat sikit tukar tajuk dia.
Ingat tadi kena tukar apa? Make a copy for each student. Ini macam biasalah. Tukar bagi due date semua. Okay. Topik. Kemudian nanti yang rubrik ni kemudian kemudian kita boleh assign. Okay. Kemudian saya assign. Okay. Sekarang cikgu tu murid ni pun buka balik soalan dia. Okay. Yang ini. Yang kedua. Okay. Kita tengok dia dalam bentuk Google Doc. Murid ni klik kat sini. Dia terus boleh jawab di atas ni. Dia terus jawab. Dia apa-apa lah. Macam tu. Dia tak perlu download, dia terus jawab kat sini. Tapi bila pengguna mobile, katakan murid tu pengguna mobile, kalau dia tak installkan Google Doc ni, dia pun tak boleh buka juga. Itu bagi pengguna mobile. Itu kemudian okay, katakan dah siap. Murid ni dah siap, dia nampak satu button kat sini, turn in. Ini murid, dia akan turn in. Okay, dia dah turn in. Apa jadi pada turn in? Turn in lagi sekali. Okay, murid ni boleh submit semula bila dia nak baiki. Katakan salah lah tadi, dia nak baiki semula jawapan. Selagi cikgu tak return markah, selagi tu dia boleh edit. Okay, murid ni nak edit semula, klik sini, unsubmit. Okay, pergi balik ke sini, dan boleh padam. Salah tadi kan. Jalan seperti sudut pembangunan, lubang sampah tidak dapat diubah. Benda namanya. Cikgu nampak tak kat sini ni? Ini saya, ini murid tu lah. Okay, katakan ni. Masa anak murid kita tengah edit ni, sebagai cikgu, dia boleh tengok anak murid dia tengah edit tu. Katakan dia pergi kat sini. Dia pergi kat sini, dia tengok anak murid dia tengah buat. Dia akan nampak anak murid dia tengah edit. Ini nama anak murid dia warna pink kan? Ini anak murid dia lah warna hijau. Jadi dia nampak. Cikgu ni ada kat sini tengok. Walaupun murid dia belum turn in. Dia boleh semak anak murid dia tengah buat apa. Okay, itu kemudahan assignment. Okay, bila murid dia turn in, bila turn in, maksudnya dia dah hantar kerja dia. Dia dah hantar kerja dia kepada cikgu. Dia dah keluar, dah aktif dah return ni. Bila dah aktif return ni, cikgu dah boleh semak. Kemudian return. Dia dah tak nampak dah anak murid dia tengah edit ke apa, tak nampak dah. Bila murid menghantar kerja kepada kita, dia hand in tu, kerja tu dah jadi hak milik cikgu. Selagi mana murid tu tidak unsubmit. Apa jadi pada kertas kerja dia tu, murid dah tak boleh buat apa-apa dah. Selagi dia tidak unsubmit. Kalau dia nak edit, dia kena tekan unsubmit baru dia boleh edit balik. Dekat dia boleh terima. Cikgu dia kalau ni bagi masa lah selagi tak due date, jangan semak dululah ataupun nengok dia buat saja tu tak ada masalah. Ini nak semak macam ni cara dia. Sekarang kita masuk ke fasa nak semak soalan yang ada lampiran. Kemana cikgu nak pergi, sama ada classwork ataupun dekat sini pun cikgu dah terus boleh pergi. Ataupun di sini terus boleh masuk untuk semak. Mana-mana pun boleh. Okay, cikgu klik sini untuk semak, dia terus masuk ke ruang untuk semak ni. Okay, cikgu boleh klik kat sini. Cikgu tengok murid dia jawab apa kan, tak ada jawapan. Dia boleh komen. Boleh komen kat sini ataupun dia letak je cursor kat sini, nak highlight tu ada satu butang keluar. Butang ni ialah komen. Okay, boleh tanya. Tak ada jawapan. Mana jawapan? Kan? Ini tak usah bagi grade lagi lah. Ataupun kat sini. Sila semula. Okay, post. Kalau nak bagi markah, tak nak tunggu dah, bagi je lah kosong tadi. Lepas tu return. Bila dah return, memang murid tak boleh edit dah. Okay, kita tengok sebagai murid bila dia dah dapat ni. Dia memang tak boleh edit, dia kena request edit success. Dia tak boleh. Dia nak edit. Okay, jadi dia kena unsubmit balik. Unsubmit. Murid pun kena tahulah juga kan, cara macam mana nak menjawab. Dia nampak apa cikgu dia tulis mana jawapan, tak ada jawapan. Jadi dia boleh baikilah sini. Kata dia jawab. Bila dia jawab, dia boleh resolve. So, maksudnya dah selesai lah masalah yang tak dijawab tadi tu. Lepas tu baru boleh turn in.
boleh nak chat dengan cikgu, boleh chat kat sini ya. Kalau cikgu tu tengah online lah. Semak dia macam ni je. Bila kita kalau kita tak highlight, dia tak keluar button tambah kecil ni kat sini. Ni apa ni? Baru dia keluar untuk kita komen. Dan sini kat atas ni adalah markah yang masih draft. Sebabnya belum depend. Command bank ni. Okay. Kita boleh letak komen. Tak larat nak tulis, tak larat nak tulis, kita ambil je lah komen ni. Bila betulkan ayat ni, kita ada nokta tu macam-macam tu, kita boleh buat mana jawapan. Kita add. Dia dekat sini. Ini dia akan ikut. Setiap assignment yang cikgu buat, dia ikut. Okay, macam mana nak letak tadi dekat sini. Kita hanya copy to clipboard. Masuk sini dan paste. Klik komen. Ini tak adalah cikgu nak type. Setiap kali tu mana-mana jawapan ni dah 2 kali saya copy. Yang atas ni dia sama je macam kita pakai Word lah. Ini nak add komen dari sini pun boleh. Tambah kat sini pun boleh. Kalau tak nak pakai, kita nak buat lagi satu lagi jenis assignment yang tiada lampiran. Ini projek. Pasal membuat, ini dekat instruction ni, sila buat menggunakan, kalau nak guna foto atau image. Kalau nak buat guna video, boleh tulis video kat situ. Sila buat satu kat ucapan menggunakan foto atau image dan lampirkan. Kita tak bagi apa-apa dekat murid. Kita hanya bagi arahan macam ni je. Patutnya kena detail lagi lah kad tu macam mana kan tulisan ni. Macam mana, kena ada apa dalam kad tu. Sini pun kita letak markah macam biasa juga dan kita pun assign. Okay, kepada student ni akan jumpa tugasan ni, membuat kad ucapan, klik sini. Apa student ni nak kena buat? Dia buatlah dulu kad dia tu kan, guna apa-apa apps. Kemudian dia kena klik kat sini untuk attachkan kad yang telah siap. Dia akan add. Kalau dia nak buat kad guna drawing pun boleh. Atau dia nak buat kad guna slide, boleh juga. Sebab cikgu dia pun tak beritahu suruh buat guna apa kan. Ataupun yang bahan tu dah ada dalam tiga benda ni. Siapa yang itu belajar buat kad guna apa? Kenapa yang itu Canva ke apa? Kan teacher kan? Teacher pula doktor. Kan? Guna Canva. Guna Canva dia pakai link je kan. Jadi boleh pakai link je, letak link kat sini. Kalau dah ada dalam komputer macam contoh. Saya rasa tak ada tapi cuba je lah. Dalam komputer ni saya ambil satu kad. Kad mana-mana je lah. Gunung-gunung kad. Dia bentuk image lah. Kemudian saya upload. Itu cara untuk ini image. Image. Bila dah siap, turn in. Puan, kita nak view card tu tak boleh? Kalau kita nak view card tu sebelum kita send, macam mana? Kalau saya tengok balik tengok sini nak view. Ini boleh view balik ni. Tengok. Inilah card saya. Okay. Okay. Dia boleh tengok dulu. Ni kalau tersalah boleh unsubmit. Walaupun cikgu tu dah terima kan, dia boleh unsubmit balik. Lemak tersalah kad lah. Ambil yang itu bukan kad kan. Itu banner. Okay. Unsubmit balik. Okay. Yes. Lepas tu cari, kita boleh pangkah lah ni. Tersalah tadi, pangkah. Okay. Add balik. Cari balik. Kad je lah. Puan? Ya saya. Saya dah ada hantar satu kad. Boleh tolong buka tak? Boleh tak Puan? Nak tengok kejap Okay, kita pergi ke teacher balik. Okay, ni teacher. Ni tugasan membuat kad. Siapa yang dah turn in ni? Kita tengok ada dua orang lah tadi. Satu Yusra tu, satu cikgu mungkin. Klik sini, cikgu Amuta. Ada 2 orang. Aisyah pun hantar dah. Tengok, cikgu dia tengok kad lah. Selamat Hari Raya. Ni mungkin video ke apa. Atau apa yang dia pakai apa? Dia pakai video Dengar tak bunyinya? Ada bunyi tak cikgu? Tak dengar. Ada bunyi tak cikgu? Yang ini tak ada bunyi. Tak ada bunyi, patutlah tak dengar. Okey, lagi satu. Okey, satu lagi. Okey, untuk pergi ke murid yang seterusnya, sebenarnya kita tak payah patah balik ke kelas. Ada butang kat sini. Klik sini, kita pergi ke ni pula. Orang lain pula. Tapi tak ada attachment lagi. Sebab dia
baru kita dah assign tapi dia belum hantar lah yang dah turn in. Okay, ini dah turn in. Jadi bila dah semua murid dah turn in baru kita boleh guna button ni untuk kita semak melalui sini je, tak perlu patah balik ke sini. Oleh kerana baru 2 orang, okay ambil yang ni. Asyah pula tengok. Ini mesti belajar pakai Canva gitu ni. Aku dah tahu kau. Okay. Tapi tak ada bunyi lah kan. Cantik lah. Nanti belajar buat kad pakai Canva ni. Cantik kadnya. Yes. Okay, jadi itu caranya. Tengok tadi siapa? Dia nampak ada seorang lagi tadi. Paksalah kena patah balik ke sini sebab ramai yang tak hantar lagi. Okay, kita tengok Ahmad ni. Cepat betul buat kad Dia orang suka buat hantar kad ni. Okay. Apa? Ni lah. Ini kad dia. Okay. Nak bagi markah berapa? Gempak punya kad. Boleh lah. Lepas lah. Lepas lah. Okay, cara dia macam tu je. Bagilah markah kat sini. Sama je kan. Lepas tu jangan return lah ramai-ramai kan. Kita satu-satu ni leceh juga. Puan. Okay. Saya ada unsubmit. Unsubmit lepas tu hantar balik Boleh buka tak? Sekejap boleh. Sekejap kita tutup balik lah banyak sangat. Ni lah. Ini dah ada bunyi. Dia ada 2 Dia ada 2. Cuba kau klik yang tu. Collaborate. Yang satu tu link. Dia tengok collaborate. Open in window. Open in window. Kejap pakai link dia tak boleh. Dia minta ni. Oh ya ke? Dia minta apa kita log in. Tak settingkan view. Kena settingkan view. Settingkan untuk view tu. Sharing tu kan. Yang ni macam dia private kot. Masih private ke apa. Macam tu nanti cikgu unsubmit balik. Okay. Setting dekat Canva tu je. Setting dekat Canva tukar kepada view kan. Can view. Can view. Kalau tidak yang tu saya kena log in pula. Okay, ada ramai dah hantar kad. Nanti kita tengok lah. Tengok yang mana pula. Tengok yang ni. Nak cari yang ada bunyi ni. Ni ada bunyi tak? Ni ada bunyi. Cikgu dengar tak? Tak dengar. Kau pakai earphone ni? Aku nak pakai speaker. Kau pakai earphone tak dengar. Kalau kau pakai speaker laptop, lain dengar. Sekejap Dengar. Aku pakai speaker luar ni. Kenapa tet? Aku bagi kuat. Boleh dengar Okey. Barulah seronok kan. Okey, dah ramai dah hantar, nanti korang hantar lah. Okay. Kita tengok cikgu ni pula. Tadi kita dah tengok. Musim-musim ni cikgu bagi tugasan murid buat kad raya je lah, senang tak? Kalau macam ni dia ada 2 macam ni kan. Kita boleh tengok. Macam tadi dia bagi link tu dia tak orang pun nampak kan. Okay, ni kad raya. Ni guna JPEG, ni guna MP4. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Siap muah lagi. Muah lagi. Dah hantar yang nombor 3. Aduh, banyak cikgu hantar. Ada masa pertandingan tu. Okey, tak apa. Tapi sini kita test je, tak ada pertandingan lah kan. Kita test hantar apa? Kad raya tadi. Kalau nak buat pertandingan pun macam ni juga caranya kalau dalam sekolah kita lah kan. Okay, dalam sekolah kita, dalam kelas kita boleh lah. Mana tadi? Ini cuba sini. Tengok cuba sini hantar apa ni. Kalau dia bergantung pada internet cikgu kan. Kalau ni lambat dah sikit. Macam video-video tadi kan. Ni lambat sikit. Ini besar kot ni saiznya. Okey. Cikgu Nur Suzana. Ini Cikgu Nur Suzana. Tadi rasa kita tekan cuba sini. Selamat Aidilfitri.
Oi, buatnya. saudari setahun hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Okey, baguslah semua. Kad apa? Hari Guru. Buat kad tu pun saya tulis kad je. Apa je kad yang cikgu buat. Ya. Cikgu boleh hantarlah. Nanti kita tengok. Gendollah saya nak tengok. Okey, ada 17. Itu cara je. Sama juga nak menyemak dia. Tadi Cikgu Wong Si. Cikgu tengok Cikgu Wong Si. Wong Siling. Ini dia pakai WebP. Ini format apa website tu Chinese JPEG ni gambar bolehlah buat macam-macam. Okey, kalau nak sekarang saya nak tunjuk sebagai murid yang nak hantar guna phone. Okey, yang ni dah pandai lah. Nak semak pun rasanya tak ada masalah. Nanti tengok je video nak semak macam mana. Nak return pun dah faham cara nak return. Nak tanda guna PC macam mana? Mesti download dulu ke? Nak tanda guna PC tak perlu download. Yang tadi tu kan saya tunjuk gambar tu, terus dia on je. PC dia kalau assignment ni lagi ni lah, ni tak perlu download. Klik je kat sini. Tapi kalau murid tu hantar guna Word, memang cikgu kena download dulu. Okey, Cikgu Rosmaini. Cikgu Ahmad. Ni tak perlu download ni, dia memang terus boleh tengok dan bagi markah. Okay. Dah pandai lah ni hantar kad ni. Tak perlu. Kalau cikgu hantar guna Word memang kita kena, kalau murid kita hantar guna Word kan, latihan. Ni dia hantar guna apa? Kita tengok sekejap. Kita kena download dulu baru boleh tengok. Kita tengok dia akan ini guna Google Doc. Masuk dalam ni. Dia attachkan gambar dalam Google Doc lah. Okay, boleh hantar terus je guna image. Tak perlu letak atas Google Doc ni. Boleh juga. Tapi kalau nak hantar pun tak ada masalah. Hantar macam ni dia tampalkan dulu, ada jadi dua kerja lah kan. Okay. Ada tak yang hantar Word? Tak ada. Ini bukan Word. Okay, setakat ni mudah je kan? Ini susah. Tak ada jawapan. Tengok sekejap. Faham semua faham. Tiada suara. Dengar tak suara? Ke yang mana tadi tak dengar suara tu? Dengar. Belum belajar buat kad tak pandai. Tak apa. Belum belajar buat kad. Kopi pun tak apa. Janji cikgu dah hantar. Saya slow sikit. Okay. Apa nanti kita belajar. Tiada suara, dah dengar suara. Saya dah hantar kad. Okay, tak ada soalan. Pelajar juga perlu diajar unsubmit. Ya, pelajar juga kena tahu unsubmit. Kalau tidak nanti kalau dia buat salah, nak jawab lagi sekali, dia tak tahu nak unsubmit. Jadi dia dah hantar kira salah-salah dah. Tak unsubmit. Jadi pelajar memang kena ajar macam mana cara nak menjawab assignment dan kena tahu macam mana cara nak unsubmit. Kalau cikgu nak hantar tadi yang saya lampiran Google Doc, kalau lampiran lain, slide ke boleh juga. Kita bagi template slide. Kita bagi template slide kepada murid supaya dia buat satu presentation. Yang cari hammer tu ya? Tajuk. Ya. Alatan tangan. Alatan tangan. Dah lama tak mengajar alatan tangan. Kita bagi dia satu slide. Kita bagi template lah, dia kena tulis apa. Nama ahli ataupun nama dia. Sekolah kelas sekolah. Okay, contoh Okay. Tajuk dia slide alatan tangan. Murid kita bagi lampiran, nanti dia akan sambung buat.
Okay, kita patah balik ke sini, latihan tugasan. Tugasan slide. Yang ni kita nak pakai Google Slide. Ya. Okay, kat sini jangan lupa, ini memang selalu saya ingatkan. Ya. Make a copy for each student. Okay, ni tak apa. Kemudian saya assign. Ya, jadi dah banyak dah ni soalan ni. Ini soalan ni bukan wajib jawab cikgu, kita nak test-test je. Nak test cikgu rasa pengalaman ya. Okey, jadi murid ni dia akan dapat bekalkan dia dengan kemahiran ICT ni. Kalau tidak dia ketinggalan jugalah. Ya, ketinggalan dari segi ICT dalam menyediakan tugasan. Okey. Kita klik sini. Okey, dia terus dapat. Terpulanglah kepada anak murid ni, dia nak tukar background. Kan? Tukar background ke, pakai team apa, nak pakai team apa, ambil team. Ambil team ni. Terpulang kepada dia. Dia nak pakai yang mana. Kita bebaskan. Kalau dia nak buat sendiri, murid-murid kita ni kadang dia pandai. Okay, jadi murid dia dah boleh, kemudian di sini dia tidak ada button turn in. Slide dia tidak ada button turn in. Dia kena turn in kat sini. Slide dia tidak ada turn in kat sini. Okey, katakan tajuk tadi, tajuk alatan tangan Dia nak tambah, katakan dia tambah slide. Patutnya cikgu pun boleh juga nak berapa slide je, kena spesifikkan cikgu punya arahan, berapa slide sahaja. Kemudian layout, layout, pilihan layout yang macam mana. Contoh kalau kita nak letak gambar kan, kat mana nak letak gambar, kat insert, ambil image. Okay, kita nak search the web. Keluar kat sini. Dari itu kita tulis dalam bahasa Melayu dia tak mahu Ni bahasa Inggeris je. Okay, hammer. Ada banyak hammer. Hammer apa? Apa ni? Klik sini, kemudian insert. Kita dabak hammer kat sini. Susun. Kat sini bahagian insert sini. Search the web. Lagi apa lagi? Hammer lagi? Apa lagi? Cuba bagi idea apa alatan tangan ni. Tapi bahasa Inggeris lah. Scissor. Scissor macam mana je? Gergaji. Bubur je lah. Alatan tangan juga ni kan. Okay. Dah siap. Jadi murid dia pun turn in. Okay, dah. Macam itulah caranya. Okay. Tapi murid memang kena tahulah. Cikgu dia boleh terima macam ni je. Tapi pada paparan cikgu dia adalah tempat markah. Ya. Paparan cikgu memang tahu ada paparan markah. Tempat murid tu dia tak ada turn in macam word kat atas tu. Tak ada. Okay, sekarang kita nak ada masa sikit lagi dalam 15 minit kita nak ajar apa itu kita ajar voice typing. Kan? Yang ini grup ni kenapa kita tak ajar voice typing ni, kesian kat dia. Okay. Sekarang kita nak ajar cikgu buat voice typing Saya bagi satu lagi assignment. Cikgu ni mengajar tak betul. Okay, sekarang ni kita bagi satu lampiran. Okay, kita create satu lampiran. Tajuknya apa? Tajuknya satu hari raya. Okay. Sekarang cikgu, dia tak larat nak tulis kan? Tak larat nak tulis, tangan dia sakit. Okay, cikgu dan murid sebenarnya boleh guna ni. Kita tengok ada butang tools kat sini. Ada voice typing. Butang voice typing ni, jadi kita klik ni voice typing. Dia keluar kat sini. Kalau cikgu baru kali pertama masuk, cikgu kena klik dan dia keluar satu pop-up.
iaitu untuk allow mic. Kalau tidak dia tak kalau kita tak allow mic tu tak maulah ya, dia tak mau rekod suara. Okey, jadi bila dah selesai keluar ni kita tukar ke bahasa Melayu. Jadi kita pun klik. Pada suatu hari di hari raya pertama. Bila dah habis tutup. Boleh tak cikgu? Nampak tak cara dia? Nampak kan cara dia? Okay. Bila sambung. Bila sambung. Okay, saya nak semua murid saya tulis pakai mengarang menggunakan bila guna voice typing. Okay. Cikgu cuba buat Ada tak? Cikgu, kita tengok cikgu ni. Dia mula-mula sekali. Cikgu bercakap, dia cakap kat sini. Cikgu bercakap pun dia bercakap sekali. Okay. Ada cubalah tu. Ini voice typing ni baguslah untuk kita kita buat. Dulu masa belajar buat tesis dulu, tak ada pula jumpa voice typing ni. Tidak aku tulis. Baca buku type sendiri kan. Tak ada. Dah habis belajar baru jumpa. Voice typing ni dalam phone ada tak? Ada. Mana? Saya baca baju raya terbaca kaca. Ada. Tapi kena set sikit lah. Kena set. Telefon dia kena set dekat keypad tu. Keypad? Mana? Keypad phone. Ada butang kat bawah tu. Tengok cikgu sedap. Saya terlewat bangun. Apa jadi cikgu lewat bangun cikgu? Sikit sangat cikgu type. Cikgu cakap dalam banyak-banyak sikit. Okey. Pandai dah tu. Pandai dah. Dekat Word, dekat apa? Kan? Ada setengah orang guna keypad lain, tak guna keypad Google. Kena pakai keypad Google. Kejap cuba. Pastikan keypad tu keypad Google punya. Katakan saya buat. Okay, saya guna note. Saya guna note keep. Ini keypad saya, keypad ni. Kan? Aku nampak tak setting sini. Ni setting yang ni. Tapi ini saya pakai keypad. Keypad Google Kalau pakai keypad lain dia tak maulah. Voice typing. Okay, kena on dulu voice typing ni. Lepas tu cikgu pastikan nampak English kat bawah ni kan. Tapi tadi ingat kena on dulu voice typing ni. Kena on. Ni on on. Kalau tidak dia tak mahu jugalah. Okay, dah keluar balik ke sini. Pergi dekat sini. Kat English macam saya ni. English kat sini. Di sini. Boleh nanti saya buat satu YouTube. Panduan YouTube untuk setting dekat phone. Okay, dah pukul 4.28. Dah download Google Doc. Pendahuluan aja. Voice typing ada dekat tab tool. Okay. Tak apa, seronok kan. Kena edit tanda baca. Ya, tanda baca kita kena buat lah. Tak bolehlah dia machine kan. Dia robot. Dia cakap noktah dia tulislah noktah. Dia tak faham. Saya kat dia. Paksa dia tulis bukan. Okay, dah selesai dah voice typing. Boleh pakailah kat mana-mana nak pakai. Kalau yang tengah buat kajian kan. Tengah buat kajian tu bolehlah pakai tarik buku rujukan dan buku-buku dekat library. Dia tak bagi kita fotokopi kan. Kita pun ikutlah. Guna voice typing tu baca. Larat nak tulis, nak type, nak copy paste tak boleh. Kan. Jadi cikgu pakai